Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Kartina Abdul Ghani dari Apps Master Builder, dan pada hari ini kita akan sambung lagi Kita akan sambung lagi tentang program kami di Apps Master Builder, iaitu program bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi tanpa kod, yang mana kita juga telah melancarkan program online So dengan PKP COVID-19 ni kan payah tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke pusat latihan kami di Kuala Lumpur. So dengan itu kita sekarang ni datang kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui Facebook Live dan juga banyak program-program kita yang kita laksanakan secara webinar. So seperti mana yang telah tuan-tuan dan puan-puan dimaklumkan, pada setiap malam insya-Allah kita akan sebentar saya bubuh ni on ni. Pada setiap malam kita akan menceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan topik-topik yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh membantu untuk membina perniagaan tuan-tuan dan puan-puan melalui membina mobile apps, ataupun juga pada mereka yang duduk di rumah tidak ada menjalankan apa-apa perniagaan, boleh membina aplikasi yang boleh menjana pendapatan pasif. So insya-Allah kita akan gile-gilekan. Kerana satu malam kita buat membina aplikasi untuk membantu perniagaan, lepas tu satu malam kita akan buat membina aplikasi untuk menjana pendapatan pasif. Tapi malam ni sebab saya buka pada peserta-peserta dan juga pada orang ramai untuk bertanya pada saya apa jenis aplikasi yang ingin mereka lihat. So kita dah ada satu permintaan yang mana kita akan share sebentar lagi, So seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita telah pun menjalankan program kita sejak daripada 2013 secara fizikal kelas, tapi ialah kita tak ada pergi Facebook Live, kita tak ada pergi social media, kita laksanakan secara training secara fizikal. So sekarang ni memang dah kita kena embrace social media dan sebagainya. So kita akan berada dengan lebih aktif di social media untuk menceritakan peluang-peluang bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, especially lepas COVID-19 ni, bukanlah lepas, masih lagi dalam era pandemik ni, memang ramai orang bertanya saya, kata Puan Kartina buatlah online, kita nak buat kita nak buat mobile app untuk perniagaan kerana mereka tidak boleh keluar, dan mereka kini nampak bagaimana pentingnya mobile apps dapat membantu mereka dalam pendapatan ataupun menjana pendapatan. Okay, so InsyaAllah esok hari Sabtu, besok besok Jumaat, hari Sabtu Ahad ni kita akan ceritakan tentang bagaimana cara-cara nak bina pendapatan melalui pasif perniagaan secara overall. Tapi malam ni kita nak masih spesifik, iaitu kita akan ceritakan pada tuan-tuan puan-puan bagaimana tuan-tuan puan-puan boleh membina aplikasi untuk membantu perniagaan tuan-tuan puan-puan buat duit. Sebab apa? Mobile apps ni boleh membantu perniagaan tuan-tuan puan-puan? Mudah saja. Kita kena guna social media. Kita kena guna social media. Apa masalahnya kalau kita guna social media Facebook? Social media Facebook ni bila kita post. Nanti kalau lama post tu nanti duduk kat belakang, duduk kat bawah. Tapi kalau kita bina mobile apps, tuan-tuan dan puan, kita boleh sentiasa masukkan post-post kita yang kita buat dalam Facebook tu, live tu, kita masukkan ke dalam kita punya app, dan kita boleh embedkan. So a lot of people dia tanya pada saya soalan, Puan Kartina boleh tak saya nak buat apps live dalam app saya supaya apa yang saya ni terus keluar. So kita buat benda yang memang dah ada free dah, tuan-tuan. Facebook free, YouTube free, kita ambil je widget dalam tu, kita masukkan dalam Facebook, dalam app kita, dan sentiasa kita punya Facebook Live kita akan dapat lihat di dalam aplikasi kita. So satu lagi yang bagusnya apps ni, tuan-tuan dan puan, ialah orang bila dia klik kalau dia nak masuk Facebook, dia nak masuk kita punya website, dia nak kena pergi Chrome dan dia kena type kita punya
Macam saya appsmasterbuilder.com. So dia kena type apps, app kan, tertinggal apps lah apalah, dan kemudian baru dapat masuk, baru dapat lihat. Tapi kalau app ni satu klik dia dah masuk. Satu klik dia dah masuk ya. So banyak advantage tentang apps, dan mana yang itu kita nak fokus nanti hari Sabtu dan Ahad. Kita akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan bagaimana mobile apps dapat membantu perniagaan tuan-tuan dan puan. Tapi pada malam ni kita nak share dengan tuan-tuan puan bagaimana nak bina app temu janji. Nak bina apps temu janji ya. So kita very straight to the point. Alright. Okay, kalau tuan-tuan puan ada apa-apa soalan ya, sila bertanya saja ya. Sila bertanya saja, sebab nanti saya boleh tengok di sini. Okey, sebentar ya tuan-tuan, saya nak tengok supaya nanti kalau ada orang tanya soalan saya boleh nampak kat skrin ni. Saya ada skrin lagi satu. Okey, kat atas ni sebentar ya. Okey, alright. So kalau tuan-tuan perempuan ada apa-apa soalan, sila tanya saja. Saya akan nampak di skrin di depan ni, supaya saya boleh bantu untuk jawab soalan. Okey. So bagaimana ya kita nak bina aplikasi temu janji ni? Payah ke nak bina tuan-tuan perempuan? Advantage-nya sistem kita ni ya tuan-tuan perempuan boleh bina tanpa keperluan coding. Dan sekarang ni saya akan tunjukkan pada tuan-tuan puan bagaimana tuan-tuan puan boleh bina apps tanpa kod dengan cara yang mudah dan cepat. Dan insya-Allah saya rasa dalam masa 20 minit app tuan-tuan puan akan siap. Ya, betul. Okey, so apa jenis temu janji yang boleh tuan-tuan puan buat Okey, sebab saya dapat tadi permintaan melalui grup saya, yang mana kita ada grup yang berminat nak buat aplikasi ni. Saya tanya dia, okey, macam-macam lah list semua nak buat app ni, app ni. Okey, kita start malam ni dengan app temu janji. Tapi app temu janji ni tuan-tuan puan kita boleh buat ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Bermakna satu, kita buat app temu janji terbuka. Apa maksud app temu janji terbuka ni tuan-tuan puan? Bermakna siapa saja yang download aplikasi kita boleh buat temu janji dengan kita. Kita tak ada restrictkan. Tapi hanya sama ada mereka membuat temu janji bayar sekarang atau bayar kemudian. Itu cara pembayaran, itu kita letak tepi dulu. Okey, yang penting kita buat, makna app kita semua orang boleh lihat, semua orang boleh buat temu janji. Okey, yang kedua adalah kita buat kita buat app temu janji yang mana hanya ahli je boleh book. Bukan ahli tak boleh book. Bagaimana nak cara nak jadi ahli tu terpulang pada program tuan-tuan perempuan lah. Terpulang pada program tuan-tuan perempuan. Itu kita boleh buat satu topik lagi. Tapi kita nak specify buat aplikasi temu janji. Bermakna cara nak buat temu janji tu kita lock. Hanya ahli saja boleh boleh masuk. Sama ada ahli tu dah buat pembayaran bulanan ke, ahli tu baru kena buat pembayaran dengan harga yang special ke, itu terpulang kepada budi bicara apa perniagaan tuan-tuan perempuan. Dan yang ketiga ni, okey, tuan-tuan perempuan dah ada website dah. Dah buat website dah. Dah ada temu janji dalam website tu, tapi tuan-tuan perempuan nak masukkan dalam app, nak memudahkan pelanggan tuan-tuan perempuan buat temu janji. Sebab kalau kita nak buat semua balik, makan masa lah juga kan. Benda dah ada dan kita nak masukkan balik ke dalam database yang sama dalam database yang sama. So okey, so dengan itu tuan-tuan perempuan, mari kita pergi ke sistem. Okey, so alright, okey, so ini adalah website kami. Ini adalah website kami, iaitu appsmasterbuilder.com. Tuan-tuan puan-puan boleh masuk, tuan-tuan puan boleh masuk, dan di sini kita ada kalau tuan-tuan puan klik kat sini, kita ada 2 program ni, AMB Toolkit DIY Online dan juga webinar workshop. Saya akan explain sebentar lagi tentang ini, tapi kita nak cerita bina apps dulu. Okey, so kita punya sistem, ini kita punya platform tuan-tuan perempuan. Platform saya ni saya tidak buat terbuka bermakna tuan-tuan perempuan kena sign up dengan kami dulu. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan macam mana nak pergi, sebab semalam ada yang bertanya
Satu spelling kena betul lah. Kadang-kadang ada kata, oh tak boleh masuk lah 404 macam-macam ini. InsyaAllah, tuan-tuan puan, website saya ni bukan website baru. Kita dah lama dalam bidang membina mobile apps ni. Dan insyaAllah sistem yang ada ni adalah sistem memang saya beli sendiri daripada French programmer. So kalau di sini tuan-tuan puan lihat saya sebentar, saya log out dulu sebab saya nak tunjuk up button di sini tuan-tuan. Kita tidak ada sign up button. So itulah yang sebaiknya adalah tuan-tuan dan puan sertailah kita, dan kita ada money back guarantee 10 hari 10 hari. Kalau tuan-tuan dan puan rasa tak puas hati, sistem saya ni tak berapa bagus lah, tak berapa mantap, tak ada masalah, kita akan pulangkan duit tuan-tuan dan puan dalam masa 10 hari. So baiklah, kita sekarang ni masuk. Kita sekarang ni masuk dan saya nak tunjukkan. Waalaikumsalam. Hai Farina, apa khabar? Saya boleh lihat di sini dah dia. Saya ada beberapa skrin yang tuan-tuan nak bantu. So sekarang ni kita buat aplikasi temu janji. So saya buat sini. So saya buat temu janji Kartina. Saya nak hilangkan suara dulu. Tidak nikah dengar daripada laptop lain. Di dalam sistem kita, gunakan sistem kami mudah. Kita dah ada template dah, semua dah ready dah. Semua dah ready dah. Nak buat apa saja, semua dah siap. One click of button, siap dah tuan-tuan puan. Tapi hanya tuan-tuan puan, gambar-gambar ni semua kena tukar. Walaupun kita buat mudah, tapi gambar-gambar ni semua kena tukar sebab ini adalah gambar-gambar copyright dan trademark. So itu sebab walaupun kita buat mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan, tapi bagi saya, kalau saya membina aplikasi saya suka tutup je ni. Kita tutup, kita bina daripada fresh. Bermakna clear canvas. Macam kita nak buat painting lah tuan-tuan puan. Painting kosong, putih, dan kita mula berceritakan, kita mula masukkan apa yang ingin kita bina. Alright. So sekarang ini adalah, kalau kita nak bina aplikasi menggunakan sistem kita, hanya 5 benda ni je yang kita perlu pentingkan peringkat permulaan pada newbies, iaitu editor, design, colours, features, application, publication. Design, color, feature, application, publication. Ada sebahagian daripada peserta-peserta saya, kadang-kadang bila dia nak join program saya, dia panik tuan-tuan puan. Katina ni nanti korang bahasa Inggeris, nanti korang saya tak faham, nanti apa semua. InsyaAllah tuan-tuan puan, saya pun hari tu masa adalah RTM buat syuting pasal program saya, kita panggil lah peserta kita yang untuk join kita punya kelas kan. Saya orang kata terkedu juga bila ada salah seorang peserta saya, dia share dengan RTM, bukan share dengan saya. Kita pun tak tahu kan. Dia kata, wah, dia rasa gabrah sebab latihan saya buat dalam, sebab kita buat gele-gele tuan-tuan. Saya tengok kalau ramai prefer bahasa Malaysia, saya akan buat bahasa Malaysia. Kalau ramai prefer bahasa Inggeris, saya akan buat bahasa Inggeris. Tapi saya tidak tinggalkan, saya akan pastikan kita guna bahasa yang mudah. Kita guna bahasa yang mudah. So dia cakap, oh, dia rasa macam gabrah, tapi dia kata senang, tak ada masalah. Lepas dia overcome dia punya rasa panik sendiri, dia dapat mengikuti kelas dengan baik. Sebab saya guna bahasa mudah je. Asalkan tuan-tuan faham, yang pasti saya akan pastikan setiap tuan-tuan puan boleh bina app, dan app tuan-tuan puan jadi. So sekarang kita editor design. Apa 2 benda yang penting di dalam ni tuan-tuan puan adalah layout dan juga kita punya homepage image. So pilih layout, kita klik. Kita klik ni. Alright, kita pilih lah layout. Kita ada 81 jenis layout tuan-tuan puan. 81 jenis layout yang mana tuan-tuan puan boleh pilih. Pasti akan ada layout yang menepati cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan terus tambah baik. Saya bila kita start ni tuan-tuan puan, 10 je layout. Sekarang kita ada 81, dan kita akan terus tambah, kemas kini untuk mengikuti trend-trend zaman sekarang. Kalau tuan-tuan lihat kan, macam ni orang sekarang ni dia suka
lah, ni ada boleh buat video, okey, layout macam ni, canggih macam ni, okey. Macam saya suka layout yang simple, okey. Okey, mari layout, tapi itulah saya ni suka layout yang simple sahaja. Okey, layout ni pun kita pilih, okey, saya pilih layout ni. Apa saja layout yang kita pilih tuan-tuan puan, kemudiannya kita boleh, tak ada risau. Gundah gulana, okey. Kadang-kadang orang dekat layout ni dan dekat 2 jam. Saya selalu pesan, jangan layout ni kemudian kita boleh ubah. Kita dah publish aplikasi kita dah dekat Play Store, App Store. Kita dah tukar, boleh tukar tuan-tuan puan, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita masuk. Okey, saya masukkan homepage image ni, saya masuk homepage image saya sendirilah tuan-tuan puan. Okey. So tuan-tuan puan buat aplikasi tuan-tuan puan masuklah homepage ikut perniagaan tuan-tuan puan, ataupun kalau tuan-tuan puan adalah ni, tuan-tuan puan masuklah image tuan-tuan puan sendiri. Okey, so saya akan masukkan. Okey, saya klik okey. Okay, so homepage image kita dah masuk. Okay, colors kita buat yang terakhir. Okay, so sekarang saya pergi features. Okay, tujuan utama aplikasi ni kita nak buat mengenai temu janji. Okay, sebab saya ada bakal peserta kita, dia kata dia nak tengok macam mana nak buat aplikasi temu janji. So kita akan pilih dulu custom page. Okay, ini untuk informasi lah tentang perniagaan kita. Okey, takkan terus-terus masuk buat appointment saja tuan-tuan puan, mestilah ada info. Makna ni katakan ni info mengenai perniagaan kita. Okey, kemudian kita ambil lagi satu custom page juga. Okey, ini adalah untuk services. Okey, untuk services, apa services yang kita tawarkan. Okay, so kalau tuan-tuan lihat dalam custom page ni ada teks. Ini macam Word document, kita boleh masuk image, kita boleh masuk video. Saya cadangkan kalau video ni kita masuk YouTube lah. Kita guna benda yang murah, kita linkin, kita masukkan dalam ni. Okay, ini nak masuk lokasi perniagaan kita. Ada 3 button ni. Makna kita boleh ni tap to call, makna call kita punya nombor sales support kita, link email ni kita boleh masukkan, boleh terus email ke support kita. Attachment ni kalau kita nak attach apa-apa dokumen yang pengguna kita boleh download ke dalam smartphone mereka. Okey, slider ni gambar lah. Okey, slider cover image ni adalah gambar. Source code ni tuan-tuan puan kita boleh copy paste HTML code. So kalau tuan-tuan puan tak tahu coding, tak payahlah, tak payah nak risaulah. Tapi kadang-kadang kita ada pengguna-pengguna dia advance sikit. So dia nak masukkan certain things, dia boleh gunakan source code. Okey, so seterusnya, okey, saya akan masukkan dengan sekarang ni is the okey, ini appointment page-nya. Okey, so saya akan sekejap lagi bila kita buat aplikasi ni, saya selalu cadangkan pada peserta-peserta kita buat dia punya macam table of content dulu. Macam kita nak buat buku kan, kita buat table of content dulu. Semua kita masukkan dulu, kemudian baru kita ceritakan dekat dalam aplikasi tersebut. So sekarang next one kita akan masukkan push notification. Tunggu, kita akan masuk enterprise. Ini adalah temu janji tuan-tuan perempuan tu kena bayar dulu baru boleh jumpa. So kita kena linkkan. Kalau tak perlu bayar, tak perlulah. Tapi saya andaikan kalau tuan-tuan perempuan perlu pembayaran sebelum temu janji tu di-set. Okey, dikonfirmkan. Okey, kemudian kita akan masukkan push notification. Push notification ni apa ya tuan-tuan perempuan? Push notification inilah kelebihan mobile apps yang mana kita boleh hantar mesej kepada semua pengguna-pengguna kita, sama ada pengguna-pengguna smartphone Apple ataupun pengguna smartphone Android. Mesej, satu button semua mereka terima. Kita boleh schedulekan juga. Okey, kalau tuan-tuan perempuan nak schedule tiap-tiap hari ada mesej. Okey, katakan tuan-tuan perempuan ni orang yang terlibat dalam bidang health and beauty. So kita pun nak orang guna aplikasi kita boleh gunakan Mega Funnel. Itu kita buat topik lain ya tuan-tuan perempuan. Yang mana tiap-tiap hari nanti mesej akan keluar.
mesej nasihat akan keluar. Okay, hari ni kena makan macam ni, makan apple, hari ni jangan buat ni, tu semua tip-tip boleh. Okay, so itu kita buat dalam Facebook Live yang lain. So akhirnya apa dia, sekarang kita ada berapa page? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 dia akan jadi 6 tuan-tuan dan puan, sebab nanti dia my account akan automatically appear. Okay, saya kalau buat apps ni saya suka nombor genap. Okay, sebab dia nampak dia balance ya. So terpulang pada tuan-tuan dan puan, kita akan berhenti pada 5 menu ni. Okay, dan sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak masukkan. Okay, mungkin sekarang ni ada persoalan ni, apa banyak, memang kita ada banyak feature-features di sini ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu mengenainya, masuk ke appsmasterbuilder.com. Tuan-tuan boleh pergi bawah dan lihat di sini. Maklumat ada di sini ya. Ni semua apa feature-features yang ada di dalam platform saya ni ya tuan-tuan puan, yang tuan-tuan puan boleh bina. Okey, so di sini ni kita ada mana appointment. Ni dia appointment. Okey, tuan-tuan puan boleh set. So tuan-tuan boleh ni, kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan puan boleh bertanya soalan. Okey, so kita akan teruskan. Okey, so pada tuan-tuan puan, terutama yang bertanya saya pada hari ini, ada 2 peserta dia nak buat aplikasi appointment. Satu hanya untuk ahli, satu adalah terbuka. So sekarang kita masuk appointment. Tuan-tuan puan kena ingat ya, kita tak payah coding. Bermakna tuan-tuan puan nampak ni semua bahasa mudah, tuan-tuan puan boleh faham, tak ada masalah, boleh baca faham. Kalau nak tukar language, banyak bahasa boleh tukar. Okey, guna English senang lah ya tuan-tuan. Okey, first kali dah tunjuk dekat sini. Okey, sebelum tu, pada peserta kita yang dah join kita, ingat ya, kita ada bagi kepada anda semua dokumen-dokumen di dalam akademi. Pergi ke feature pages di sini. Okey, sebab tuan-tuan kena ingat, saya ni nak bagi reminder, platform kita tidak perlu coding. Okey, tidak perlu coding. Namun pun begitu, okey. Alright. Namun pun begitu, saya nak balik kat sini Namun pun begitu, kita kena bina step by step. Okey, kita kena bina step by step. Sebab kalau cuba bayangkan kalau seseorang tu membina aplikasi menggunakan kod, dia boleh ke tunggang terbalik kod ni kat sini, dia takkan boleh faham kan tuan-tuan. Sama juga dengan kita membina aplikasi tanpa kod, sebab dia ada myth tanpa kod ni tak ada quality lah, tak ada apalah. Tak ada tuan-tuan. Sistem kita memudahkan tuan-tuan, tak payah kod. Tapi Google dan Apple hanya faham kod. So sistem akan terpaksa translate into code. Okey, semalam kan kalau tuan-tuan lihat Facebook Live semalam, kita buat apa? Saya pun dah tak ingat dah topik apa, kita ada banyak. Okey, bila saya buat tu kan dia ada error sikit. Kita buat Commerce Pro, kan dia ada error sikit. So apa kita buat? Kita delete aja. Sebab apa? Kita nak delete, kita nak kill off all the codes. Dan kita masuk balik dan kita macam create new code balik. Okay, hanya tuan-tuan perempuan tak buat code. So kita kena follow step by step. So bila kita kena follow step by step, okay, itu sebab pentingnya ya tuan-tuan perempuan. Okay, walau bagaimana tuan-tuan perempuan kena follow. So ini kita dah ada kat dalam ni, semua kita bagi pada peserta kita, dah tunjuk dah cara nak set up dia. Mula-mula buat location, mula-mula ni saya tak adalah baca, saya akan terus, tapi saya nak tunjukkan. Selepas saya tunjuk ni, bila tuan-tuan perempuan nak buat, ada 2 cara. Ikut video saya, okey, ataupun tuan-tuan perempuan nanti pergi aja dekat manual, kita dah sediakan. Okey, so first yang kita nak set di sini, okey, adalah location. Okey, location di sini dia dah buat dah. Ini adalah sebahagian daripada kod dia tuan-tuan perempuan. Kita tak boleh delete ni. Okey, so kita akan masuk ke dalam ni dan kita akan tukar lokasi ni. Okey, so saya akan buat address. Apa address nak buat kat sini ni? KLCC. Okey, so katakan branch KLCC branch KLCC address. Okay, so kita kena setkan dia punya apa dia. Okay, kita buat sini macam ni kejap. Branch patutnya ada alamat di KLCC. Saya buat macam tu je dulu.
Okey, saya buat macam tu je dulu. Patutnya kita kena bubuh alamat yang lengkap lah Lepas tu kita kena setkan kita punya business hours. Okey, takkanlah start daripada pukul 8 pagi ni. Okey, kita buat, makna appointment kita start ambil daripada pukul 10 dan kita habis pukul 5. Okey. Okey, kita kena ubah lah ni. Lepas tu kadang-kadang mungkin kat branch ni kita, mana dia? Tak buka certain time ke apa ke, itu nantikan kita ni. Kadang-kadang ada kita punya apa ni, dia pergi kat branch ni, lepas tu dia pergi kat branch ni, dia pergi kat branch lain mungkin So kita set ni dulu. Ini kira kita, branch ni punya waktu dia bekerja untuk start boleh buat appointment. Sebab dia automatic tuan-tuan dan puan. Nanti kita boleh nampak kalendernya. Okay, Sabtu tak buka, kita antik dia. Mana kerja Isnin sampai ni. Lepas tu date break ni bermakna tuan-tuan puan, kita kena set nanti cuti. Okay, katakan kalender kita nanti Chinese New Year bulan berapa ni, berapa hari bulan. Sekejap saya check kalender sekejap. Okay, sekejap. Ada cuti tak bulan 1 ni? Chinese New Year 12 dan 13. Okay, hari Sabtu memang kita tak kerja, tapi 12 hari bulan tu hari Jumaat. So kita akan set dekat sini, makna 12 hari bulan. Okay, so bermakna date break ni, makna 12 hari bulan ni tak boleh ambil, tak boleh, kita tak ada appointment. Branch ni tutup sebab Chinese New Year. Tapi sebab dia sebenarnya 12-13, tapi hari Sabtu memang kita tak kerja, so tak payahlah. Tapi kalau hari Sabtu ni tuan-tuan dan puan kerja, so kita kena tambah lagi 13 hari bulan. Makna tak boleh dapat appointment, tak boleh buat appointment. Tapi kita tak kerjalah hari Sabtu, boleh tinggalnya bendanya di sini. Okey, kita save. Okey, so kita buatlah lokasi lagi satu. Okey, kita tambah lagi satu lokasi. Okey, so kita nak buat lokasi kat mana lah pula. Okey, katakanlah Ipoh branch Ipoh branch, address di Ipoh lah. Saya pun bukan orang Ipoh tuan-tuan, saya just bubuk address Ipoh. Okey, sebenarnya kena bubuk lah alamat betul kat situ tuan-tuan Ini sampel je. Okey, sama juga kerja 5 hari aja. So kita kena setkan dia punya ni. Okey, so tak perlu coding kan tuan-tuan, perlu ke? Apa 5 AM pula ni? 5 PM. So tuan-tuan perempuan boleh buat, nak tukar ke tiba-tiba waktu kita nak tukar, tak payah nak minta programmer buat ke, third party buat ke, tuan-tuan perempuan boleh buat sendiri. Okey, tiba-tiba hari Sabtu nak buat promotion lah, nak buat open day lah, apalah, tuan-tuan perempuan boleh terus ubah aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bila nak kena set ni macam ni lah, kena tengok satu-satu. Saya pun nak kena tengok, kita silap pula. Okey, sebentar. Tapi yang pentingnya kita nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan bahawa tuan-tuan perempuan boleh buat. Okey, tak perlu tunggu orang nak bantu tuan-tuan perempuan. Tapi kena syarat nak buat ni kena tahu guna laptop lah. Kalau tak tahu guna laptop, susah lah. Kalau tuan-tuan perempuan tak tahu guna laptop, mungkin tuan-tuan perempuan big boss apa semua, tak ada, suruhlah staff buat. Okey, boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, so kita dah set. Sama juga, kita kena set tadi 12 hari bulan tadi cuti. Okey, bubuh jugalah 13 hari bulan tu, senang. Kita bubuh semua cuti. Okey, so kita submit. Okey, sebab tadi kita save aja, sebab dia dah create first. So yang first tadi tu is part of the coding kita tak boleh delete. Kita tukar, so sekarang kita ada 2 branch. Kita ada 2 branch, iaitu di KLCC dan di Ipoh. Okey, dan kemudian kita nak kena tuliskan apa servis kita. Okey, apa servis kita. Okey, so di sini dah ada dah the first category ni. So kita kena ubah kat sini je dulu. Okey, sebab ni semua coding. So kategori pertama, okey, kita nak buat apa? Katakanlah kita nak buat apa business service kita, katakanlah service kita medical lah. Okey, so first kategori kita adalah chiropractor. Betul ke ejaan saya ni? Boleh lah. Okey, so ini adalah kategori. Okey, kejap, services chiropractor.
Okey, dalam chiropractor nanti ini kategori So kita bubuh sini health. Okey, kita bubuh sini health, H-E-L atau H-E-A-L-T-H, apa atau spelling H-E-L. Okey, katakan dalam health. Ini kategori services dia nanti chiropractor. Okey, so itu adalah kategori pertama. Saya pilih lagi satu kategori kedua. Okey, satu lagi katakan kita buat massage. Okey, massage. Okey. So kita ada dua, health dengan massage. Okay. So dalam health dengan massage ni, kita sekarang kena pilih services. Okay. So kat sini dia punya default dah ada tu, haircut. So kita masuk sini, kita ubah dulu yang ni So kat sini kita buat, first is chiropractor. Okay, price dia kita buat, mana pula price dia, 1 jam chiropractor ni katakan 110. Okay, service time. Okay, berapa service time sekali datang appointment? 30 minit kejap sangatlah pun kan, 60 minit. Buffer time ni bermakna antara satu appointment ke satu appointment. Bagilah orang ni bernafas sikit. 5 minit ni tak sempat dia nak pergi toilet, nak pergi ni, kita buatlah 10 minit. Okay, kategori kita kena pilih. So kita pergi health dan kita kena bubuh point ni tuan-tuan puan, sebab dia boleh link kepada, kita ada satu page nama progressive loyalty point. So nanti katakan dia collect point, 20 point, 100 point, kita bagi dia satu appointment free. Boleh. So katakanlah setiap satu ni kita bagi dia 10 point. Dan kemudian kita save. Okay, so dalam kategori health, kita dah ada satu chiropractor. Kita tambah lagi. Apa dalam kategori ni? Kita nak buat apa? Massage tu lain. Katakan fisioterapi. Okay, so fisioterapi, harga dia pun sama juga, 110. Service time pun kita ambil 60 minit. Okay, buffer time, kenalah bagi dia 10 minit nak rehat. Kita ni kan pekerja kita nanti kan, ataupun profesional tu kan 10. Okay. Dan tuan-tuan puan, tak semestinya tuan-tuan puan ada perniagaan ni kita boleh buat appointment macam Heli, kita bubuh semua ni, kita jumpa klinik ke, spa ke, apa ke, kita masukkan. Nanti sekarang dia orang buat appointment, kita pun insyaAllah bolehlah charge ke macam mana ke, apa ke kan. Itu sebab kita punya appointment tu kita boleh buat dalam padlock. So bermakna hanya members je boleh masuk. So macam tu. Okay, so sekarang ni under health kita dah ada dua kategori. So kita masuk juga satu massage. Okay, so ni massage, kita kata full body massage. Full body massage. Full body massage kita buat 100. Okay, service time, full body. Buffer time pun kita bagi dia rehat 10 minit. Okay, tapi ini adalah dalam massage. Okay, kita klik okay. So kita buat dua kategori. Setiap kategori kita ada dua services. Okay, so kita tambah lagi satu services. Ini adalah katakan apa dia, top body massage. Top body massage, makna belah atas je lah, dengan kepala-kepala je. Okay, top body massage. Okay, ini kita buat 50 je, 60 lah. Okay, service time 30 minit saja. Okay, buffer time sama jugalah, urut setengah jam ke apa, bagilah. Nak ambil nafas sikit, pergi toilet ke apa. Okay, so kita ada dua jenis kategori. Dan kita ada, setiap kategori kita ada dua servis. Ini tengok, tengok, kita boleh tengok, saya dah buat kesilapan. Tengok, ini massage. So kita pergi balik. Okay, kita pergi balik. Kita tukar dia. Ini bukan under health, ni under massage. Kalau kita tak ada services tuan-tuan puan, maknanya kita tak ada, hanya kategori aja. So kategori lah, tak ada masalah ya. Tak ada masalah. Okay, selepas tu kita dah buat dah kategori. Okay, sekarang kita kena assign location. Okay, tuan-tuan puan lihat kat sini. Okay, kita kena assign location. Makna chiropractor punya servis ni ada di lokasi mana? Mungkin ada di dua lokasi, mungkin hanya ada di satu lokasi. Okay, so kita kena assign dia punya location ni. Kita klik di sini. Okay, so bermakna chiropractor dekat mana? Lokasi. Okay, bolehlah branch KLCC dengan Ipoh tak ada chiropractor. Kita save. Okay, okay. So kena, kita ni lokasi tak ada.
Okay, sekarang fisio. Okay, fisio ada kat dua-dua lokasi. Okay, fisio ada dekat dua-dua lokasi. Okay, lepas tu kita pergi lagi full body. Okay, massage ni kita hanya ada dekat Ipoh. KL tak ada. Patutnya buat kat KL lah. Orang KL ni rasa lagi yang perlu massage ni. Tapi ni sampel aja, sampel saja tuan-tuan puan. So katakan Ipoh saja. Okey, kita dah set. So bermakna apa yang kita dah set? Kita dah set location, kita dah set dia punya services, dan services tu kita dah masukkan juga ke lokasi dan juga berapa minit dan berapa kita nak charge. So sekarang ni kita nak bubuh apa? Orangnya lah pula. Okey, orangnya, personal aja. Okey. So mana dia? Ini dia provider. Okey, kita pergi ke provider. Provider ni adalah orang. Okey. Seperti mana yang dilihat, ada dah default kat sini. So default ni kita tak boleh buang, kita gantikan sahaja. Okay, sebab dia part of the coding. Okay, dia structure of the coding. So nama ni katakanlah Ahmad Tarmizi lah. Okay, email dia apa dia? admin@physio.com. Okay, contoh ajalah, contoh ya, contoh. Okay, nombor telefon dia. Ini nombor telefon. Tele ni, French ni. Tele. Sebab feature pages ni dibuat oleh orang Italy. Okay, bubuh lah. So description ni kena bubuh ni, nampak dia asterisk ni. So kita kena ceritalah sedikit siapa Ahmad Tarmizi ni, dia punya latar belakang, dia punya ni, ceritalah dia punya kelulusan dia apa semua. Tuan-tuan boleh masuk. Saya hanya bubuh macam tu aja sebab kita kena masuk. Lepas tu kita kena masuk image. So saya masukkan image sebentar. Saya nak masukkan image apa? Kita ada ramai peserta kita ni. Kita sampel. Saya masukkan testimonial. Okay lah, siapa-siapalah. Okay, katakanlah ini Cik Tarmizi. Okay, maaf kawan ni, siapa ni peserta kita ni. Okay, contoh aja ya. Okay, klik save. Okay, kalau ada apa soalan sila tanya ya tuan-tuan puan. Okay, so kita dah ada provider yang pertama. Okay, dan lepas tu nanti kita kena set dia punya location juga ya. Tapi kita masukkan dulu. Okay, provider kedua. Okay. Okay, katakanlah ni. Okay, email dia. Okay, nombor telefon dia. Ini bukan nombor telefon betul dia tuan-tuan. Janganlah pula cuba-cuba nak call ni. Saya masukkan saja. Okey. Okey, kita lihat. Okey, masuklah. Ini jadi ni stun lah. Mr. Tan. Okey. So kita kena ceritakanlah ya. Okey, so kita klik okey. Okey, so kita dah ada dua. Okey, saya masukkan lagi satu. Okey, kita masukkan Maswa. Okey. Okey. Okey, kita masukkan dia punya detail, kelulusan dia, apa dia semua kena masukkan. Okey. Ada ke kita? Bubuh nama ni. Okey. Buatlah kawan ni lah. Ni Nigerian ni. Dia attend kita punya kelas ni. Dia orang Nigeria, belajar di Malaysia. Okey. So, okey. So kita dah ada 3 dah. Kita dah ada 3 provider. Okay, kita dah ada 3 provider. Okay, so sekarang kita kena assign dia. So kita dah ada 3 provider, kita kena assign dia. Dia duduk kat mana? So dia ni saya nak letak dia chiropractor. Okay, physio. Okay, dan dia, okay, dia ni yang branch KL. Okay, dia branch KL je. Okay, kita boleh juga buat timing dia nanti sekarang dia duduk dekat branch mana-mana jam berapa.
Okay, yang ini ni duduk Ipoh. Okay, so dia ni full body massage, top body massage dia boleh buat. Okay. Okay, so akhirnya Krish ni, okay, dia ni chiropractor dan dia duduk Ipoh. Okay. Alright, so kita dah set dah. Okay, kita dah set. Okay. Okay, so di option ni, tuan-tuan dan puan. Okay, so di option ni kita nak ni, makna klien ni adalah orang yang buat booking kita. Okay, provider ni itulah yang Tarmizi ni dan sebagainya. Okay, kan kita ada bubuk email dia. Store owner ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, makna store owner ni tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena bubuh di sini. So katakan ni saya bubuh support at apps master. So kita pun tahu ada berlaku transaksi. Okay, reminder email dia bagi kat klien dengan provider lah. Kita tak payahlah nak sibuk-sibuk. Dia akan automatic keluar. Confirmation pun klien dengan ni, kita tak payahlah. Okay, so store owner punya mobile. Okay, ini kalau kita nak terima SMS. Okay, kalau tak nak tak payahlah, tapi kita bubuh je. Okay, so reminder SMS pun boleh bubuh. Okay. Okay, time format kita guna tu. Date format, okay. Price, okay, ada. Display appointment ada. Okay, kita tak buat. Display multi booking, maknanya dia boleh buat booking banyak kali. Okay, cancellation kriteria, boleh tak kita bagi dia untuk cancel appointment? Okay, kalau tuan-tuan kata tak boleh langsung, never lah. Okay, kalau kita bagi dia, bermakna bila? Janganlah 2 hours ni, biar dia mesti 1 day before appointment ke. Okay, alright, 1 day before appointment. Lepas tu ada policy dia. Sebab kalau tuan-tuan buat pembayaran ke macam mana, boleh refund ke apa ke. Okay, so design ni kita nak buat secara list, ni list ataupun secara card. So kita biar default dulu. Dan ni semua adalah image-image. Kita boleh override image-image default. Save. Okay, sudah set dah kita punya appointment. Okay, kalau kita nak terima pembayaran, okay, okay, so kita kena set di sini ya, tuan-tuan puan. Saya tunjukkan, kena bubuh account, bank account, okay, PayPal, okay, setkan ataupun Stripe. Okay, Stripe dah ada kat Malaysia ya tuan-tuan puan. Dia akan memudahkan untuk ni. Bagi saya paling mudah adalah PayPal lah ya, PayPal. Okay, so bila kita dah set ni, baru kita boleh on kan ni. Kalau kita tak set, dia tak boleh on. Okay, dia tak boleh. Alright, so dia error. Okay, so dah set dah. Okay, tuan-tuan puan, dah set dah appointment kita punya aplikasi untuk appointment terbuka. Okay, so sekarang ni kita ada permintaan. Dia minta, dia kata, Puan Katina, saya hanya nak bagi members saja. Non-members tak boleh nak set appointment. Okay, so mari kita buat itu. Okay, so kita masuk balik. So bermakna sekarang ni kita nak hanya members saja. So bila kita nak members ya tuan-tuan, kita ada satu feature dia namakan Padlock Pro. Okay, okay, so ini hanya restricted to authorized member only. So kalau kita nak ni, kita tulis sini members. Okay, ataupun hanya ahli ya. So sebut situ members. Dan kita tak ada lock the entire application, maknanya entire app. Kita hanya lock dekat appointment dengan enterprise payment ni saja. Okay, kita save. So bermakna mereka hanya boleh masuk ke dalam dua-dua feature ni hanya melalui padlock. So kita kena lock dulu. Dan bila kita dah lock, okay, kita kena pergi kat sini pula. Kita kena pergi kat sini. Okay, saya buat benda yang kedua sekarang tuan-tuan. Makna kita kena pada mereka ya. So kita kena available from menu ni kita kena tutup. Bermakna bila dia buka je app kita, dia tak nampak ni, dua ni. Dia hanya akan nampak bila dia log in. Dia log in. Okay, so nanti dia kena sign up dululah. Okay, dalam app ni dia kena sign up dulu. Kat sini kita tak boleh nak ni lah. So dia kena create account, dia kena sign up dulu. Dan kemudian bila dah ada kat situ, kita boleh luluskan. Ni user with access. Sekarang tak ada siapa ni, so kita boleh luluskan user ni untuk masuk ke dalam ni. Okay, ini satu cara. Ataupun salah satu, ada satu caranya, kita nak jadi member kena bayar dulu. Jadi member kena bayar dan dia masuk. So kalau kita nak buat macam tu, kita kena buang Padlock Pro ni. Okay, saya buang. Okay, sebab dia ada konflik dalam kod ni. Kita hanya boleh pilih satu je.
So nama dia satu lagi adalah Pay in App. Bermakna sekarang ni dia jadi member, dia buat pembayaran sekali ataupun dia buat pembayaran sebulan ke 2 bulan ke. Okay, so makna kita kena setkan dia kat sini. Okay, kita set. So kita akan dapat email bila kita ada orang yang dah jadi member kita. Okay, so minimum sub amount. Okay, katakanlah RM50, dan kemudian katakan dia bayar sekali je seumur hidup. So kita buat kosong. Katakan tiap-tiap bulan kena bayar ni. Bermakna nanti dalam appointment tu kita tak ada bubuh payment lah ya tuan-tuan puan. Kalau kita buat macam ni, sebab dia jadi member dia boleh buat appointment. Dia jadi member dia boleh buat appointment. Tak jadi member tak boleh buat appointment. So kita kat sini sekarang kena ubah lah. Okay, manual payment confirmation. Okay, no lah. Okay, so kita ni. Alright, so kita jawab ni greeting lah. Ini kita kena cerita. Makna bila dia buka ni kali pertama, untuk menjadi ahli anda kena bayar, kena cerita lah. Lepas tu kat sini terima kasih kerana kita ni tuan-tuan puan design lah. Okay, dan kita boleh pilih payment gateway. Alright, so satu PayPal lah. PayPal ni bagus. Lepas tu satu lagi, kalau kita nak FPX, kita kat sini tak ada bill please ya tuan-tuan puan, tapi to checkout ni dia ada 100 payment gateway. Termasuklah juga FAX. Saya pun sekarang ni tengah nak dapatkan kelulusan to checkout ni. Very powerful. Sebab kita dah ada orang daripada India, dia nak beli kita punya jadi member kita punya apps builder punya sistem, tapi dia tak boleh buat pembayaran PayPal. So to checkout ni Bangladesh pun boleh, India pun boleh, ada setengah negara yang ni. So saya cadangkanlah to checkout ni. Tapi kalau tidak PayPal lah. Okay, PayPal pun ni okay. Okay, so kita dah set tu. Alright. Okay, so kita dah buat dah nombor 1 dan nombor 2. Saya dah tunjukkan pada tuan-tuan dan puan bagaimana tuan-tuan dan puan boleh buat temu janji terbuka ataupun temu janji hanya untuk ahli, ataupun ahli kita guna Padlock Pro. Maknanya dia dah jadi ahli lah. Macam mana dia jadi ahli tu terpulang kat tuan-tuan dan puan punya lah kita ni. Ataupun dia jadi ahli melalui apps, kita guna the Pay in App punya feature. Okay, yang ketiga ni, saya dah ada website dah. Okey, saya nak integrate je. Kalau dah ada website, bermakna kita dah ada database kita sendiri ya tuan-tuan puan. Tak perlulah nak buat semua balik. Kita guna aja database yang di website. So sekarang ni saya tunjuk macam mana nak mudah buat yang ini. Okey, so bermakna bila ada appointment dah ada ni, kita tak payahlah ni, kita delete lah yang ni. Kita tak perlulah enterprise ni semua sebab kita dah link kepada website. Okey, kita tak ada ni. Okay, macam mana kita nak link kat website? Kita gunakan satu page namanya link. Okay. Okay, so sekarang ni kita buat booking ataupun set appointment. So link ni, okay, ini saya bagi contoh ya. Sebab saya pergi, ni macam promosi, saya rasa Dr. Jonathan okey kot. Saya kalau pergi chiropractor tuan-tuan puan, saya memang suka pergi kat Dr. Jonathan ni, very good. Anak saya pun suka dia sentiasa menerangkan tentang tentang apa saja yang dia buat lah. So memang alhamdulillah bagus ni. Dah dekat 2 tahun saya selalu pergi jumpa. Okay, so dia ada sebut kat saya dia pun nak buat, sebab dia dah ada website ni tuan-tuan puan. So dia dah ada dah ni. So dia dah ada dah dia punya website, dia dah guna dah plugins, WordPress, dah ada dah. Semua dah ada ni. So senang aja. Ambil aja ni. Masuk dekat sini. Kita pilih custom tab, save. Bermakna nanti orang yang guna apps kita ni, dia buka, dia masuk balik ke sistem ni. So bermakna database kita dah ni, tapi kita nak app. Sebab apa kita nak app? Sebab apps akan memudahkan orang buat booking kan. Ini website, kadang-kadang orang terlupa nak masuk lah, inilah, nak pakai Chrome lah dan sebagainya. Lepas tu semua tentang syarikat-syarikat ni, okay, services apa semua ni, yang ni saya nasihatkan kalau boleh seelok-eloknya yang ini kita copy paste. Okay, kita masuk kat sini. Walaupun memang betul kita hanya boleh ambil maklumat ni dan masukkan ke dalam apps. Paling mudah ya tuan-tuan puan. Okey, paling mudah kita buat cara macam itu. Tapi
nanti kita nak publish kat Apple, nanti kita akan ada masalah. Okey, itu pengalaman kami. Okey, sebab Apple ni dia tak suka setiap klik masuk website, setiap klik masuk website. So pasti kalau macam perniagaan ni, macam perniagaan Dr. Jonathan ni, dia kira dia mesti ada dia punya pelanggan-pelanggan ni menggunakan Apple. So yang lain tu semua kita kena buat native dalam app. Maknanya kita copy pastekan dia. So bermakna saya masuk balik kat sini. So bermakna sebisa kita guna teks. Okey. Dan kita tengok apa benda dia. Okey. Ada about us ni kan. So kita ambil ni. Dan kita paste je lah dalam ni. Okey, kita paste je lah dalam ni. Okey, dan sini ni kita tukar. Okey, services. Lepas tu mana dia? Lepas tu gambar ni. Okey. Okey, mana saya nak save ni? Okey, saya masuk. Okey, new folder. Okey, saya buat sini kira. Ini pada mereka yang dah ada website. Okey, tapi nak buat app. Cara ni lagi mudah. Okey. Alright, so kita masuk balik kat sini. So kita, okey, ni kita save dulu. Okey. Kita pergi cover. Okay. Kita pergi di. Mana tadi? Okay, tak masuk betul-betul. Okay, kemungkinan gambar tu tak sesuai dia punya size. Okay, lepas tu dia tak masuk. So, mari kita resize. Okay, 480, 320. Oh, ini macam dah kelas dah ni tak apa. Kita buat kelas via Facebook Live. Kalau tuan-tuan puan nak tengok, boleh tengok balik. Lepas tu boleh jadikan. Okay. Okay, save. Kita bawa sini. Kiro one. Okay, ini yang kita dah resize ya. Okay, so kita pergi balik di sini. Back cover. Okay, ada ni. Okay, masuk. Alright. So kadang-kadang ni macam tu. Size dia tak sesuai, dia tak boleh masuk, kita resizekan dia. Okay, so elok-eloknya memang kita resize. So kita bawa ni naik atas. Kita bawa ni naik atas. Okay, kita save lagi sekali. Nak tengok dekat sini. Okey, bisa-bisa dah ada dah. Okey, so mudah So kalau kita dah ada website ni, copy paste dah masuk nanti karang. Okey, hanya nanti karang yang masuk kita linkkan dekat yang dah ada. Okey, yang dah ada supaya kita memudahkan database masuk. Sebab apa kita kena buat macam itu tuan-tuan. Sebab apa kita kena buat macam itu? Sebab kalau tidak nanti Apple takkan approve. Apple tak suka setiap link pergi ke website. Setiap link ke website. Itu dia tak jadi macam native lah. Okay? Tapi kita juga faham bahawa sebahagian daripada kita dah ada website dah. Buat apa saya nak buat lagi semua, nak repeat, nanti kan ada 2 database dan sebagainya. Tapi kita nak memudahkan pelanggan kita untuk buat booking, dan apps adalah yang terbaik. Satu klik dia dah masuk dah. Okey tuan-tuan, so okey, mari kita pergi ke app balik. Kita nak siapkan app kita.
Okay, so ini dia features kita dah masuk. So kita pergi sekarang ni ke application. Okay, ini kita boleh tukar. Okay, dan kemudian kita masukkan icon. Okay, sepatutnya ini kira Dr. Jonathan punya app lah patut. Tapi tak apalah, saya masukkan ni je. Okay. Okay. Resize lah ya buat. Dan ni push notification 512 cukup. Dan kita masukkan image. Image-image ni tuan-tuan perempuan buat ikut perniagaan tuan-tuan perempuan lah ya. Tuan-tuan boleh lihat aplikasi saya Katina Play Store dan juga App Store. Okay, so sekarang ni kita pergi kat colors. Sebelum kita akhirkan, okay, kita akhirkan cara kita nak membina aplikasi ni. Kalau tuan-tuan perempuan sedang melihat ni melalui YouTube, please like dan subscribe YouTube kita. Okay, so sekarang ni dia duduk dekat bawah ni. So saya nak, kita colors ni kita tukar. Okay, katakan saya tukar. Ni nak dekat color dekat atas tu. Okay, kalau tuan-tuan perempuan dah jadi peserta kita, tolong check design hacking kita. Saya tunjukkan macam mana kita nak dapat color ni dalam color ni So kita boleh gunakan dalam Chrome, nama dia color. So ini adalah colorize tab icon sebab saya tak tukar tadi tuan-tuan puan. So ini dia, nanti saya nak tunjukkan macam mana tukar. Aduh, saya tak sukalah color ni. Okay, dia buat app ni benda-benda macam ni lah. Okay, ini sebab tu saya suka benda-benda macam ni kita buat last. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok gambar saya ni, saya boleh masukkan, saya boleh lihat aplikasi saya buat menu. Sebenarnya menunya ada di sini. Itu sebab gambar tu ke kanan sedikit. So ikut terpulang cita rasa. Okey, saya pergi balik features. Saya nak tunjukkan macam mana kita nak keluar tukar ni Okay, kena tukar tuan-tuan puan. Kena tukar. Siap dah. Ini nak mencantikkan saja dulu. Tu sebab saya ini ada banyak lagi dalam ni, tapi ni semua colorize tab icon. Okay, saya suka icon. So kita pergi information. Okay, alright, itu caranya kita ni. Macam mana kita nak dapat ni? Boleh ada kat softicon.com. Okay, softicons.com. Okay, pada peserta kita yang telah menyertai kita, ada banyak lagi website-website yang kita sharekan, yang mana kita boleh dapatkan tab-tab icon ni secara percuma yang boleh untuk commercial use. So yang ni semua kena tukar Okay, my account ni kita pergi last. Okay, so ini kita refreshkan balik. Okay, kita refreshkan balik. Nanti tuan-tuan puan akan lihat di sini nanti tukar. So semua kena tukar Okay, dan tuan-tuan perempuan boleh lihat, kita pergi ke modules, kita review. Okay, di sini nanti kita boleh lihat dah. Okay, kita nak rotate dia pun boleh. So ni ada info. Tadi info tak ada apa, kosong. Kat services ada. Ni tadi nampak ada. Okay, so nanti, tapi ini kita dah website kan. Tapi sebab itulah dia buka kat website ni, dia kat sini, dia buka kat sini. Tapi kalau dalam app nanti dia akan buka dalam app lah dia tak akan keluar, dia akan buka dalam app. Tapi sebab kita buat previewer menggunakan laptop ni, dia akan keluar di situ. Alright, so ini push notification kalau kita hantarkan push notification. So sekarang belum hantarlah push notification ni, kita akan hantar bila app kita live. So di sini kita boleh lihat dan test out
Ini macam emulator lah ya tuan-tuan dan puan. So okey, so itulah dia. Okey, bagaimana kita boleh membina aplikasi menggunakan menggunakan sistem kami iaitu Apps Master Builder. So saya dah tunjukkan secara praktikal kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap, kenapa kita nak tunjuk ni tuan-tuan dan puan, sebab bila saya buat Facebook Live ni ada pula orang yang komen, kita ni macam scam lah, tak boleh buat lah, aplikasi ni low quality lah, dan macam-macam lah. Tapi tuan-tuan dan puan, bagi kita nak bantu pada mereka yang hendak mendengar, yang berfikiran terbuka. Dan tuan-tuan dan puan, hampir saya boleh hampir garantilah 80% aplikasi yang ada di Play Store dan App Store ada dibina menggunakan sesuatu server. Bukan server saya je ada bagi banyak sistem-sistem lain. Kompetitor saya rasa yang besar ada dalam 8 ya. Kebanyakan yang lain semuanya milik negara orang luar ya. Saya rasa saya the only Malaysian yang ada sistem sendiri. Ada juga Malaysian yang lain yang ada juga, tapi dia white label ya. Kita macam saya dah beli software ni, dan kita dah custom made banyak pages. So ada custom made page tu memang orang lain pun ada, tapi kita pun ada pages yang dalam sistem lain kalau dia beli daripada franchise tu pun dia tak ada ya. So kita tak nak reinvent lah, kita buat benda tu takkanlah kita nak buat daripada zero, mahal costnya tuan-tuan puan. So kita beli software tu dan kita tambah baik, dan kita telah, orang kata, daripada hanya 20 feature pages, kini saya dah ada dalam lebih daripada 100 feature pages. Layout daripada 10 layout, saya sekarang ada 81 layout. Dan saya adalah rakyat Malaysia, okey, seperti tuan-tuan puan. Kalau ada, kita dah ada peserta daripada Indonesia, peserta daripada Singapura, daripada Thailand So dan kita nak cuba expand ke negara luar. Kita nak try jugalah, kita kena expand juga supaya kita boleh kembangkan lagi program kita. So dengan itu tuan-tuan puan, saya nak jemput tuan-tuan puan, marilah sertai program kita. Okey, so sekarang kita pergi ke fasa yang kedua. Dah 9.30 kita start dah 1 jam dah. Okey, tuan-tuan puan, 1 jam saya dah bina satu aplikasi appointment siap, tinggal nak publish je lagi. Tapi nak publish ke Google Play Store, kita kena buka lah account dengan Google Play Store. Dia charge USD 25 USD unlimited apps, lifetime sekali bayar. Kalau kita nak publish ke Apple dia akan charge 99 USD, tapi kena renew setiap tahun. So ada lagi step-step yang lain lah. Tapi yang penting kita dah register sana, admin nak buat juga. So kita punya fokus dalam Facebook Live ni nak proof konsep tuan-tuan perempuan boleh bina aplikasi tanpa kod, dan ianya adalah aplikasi yang orang kata native, aplikasi yang sebenarnya bukan main-main punya, bukan kita just link, tapi kalau kita nak link kat website pun boleh. Okey, tapi kalau kita nak buat native di dalam aplikasi kita pun boleh, dan kita mempunyai feature-feature page yang telah disediakan untuk tuan-tuan perempuan drop dan drag dan mudah. Okey, alright. So sekarang ni kita pergi ke fasa kedua. Program kita adalah untuk menceritakan bagaimana tuan-tuan perempuan boleh menyertai kami. Okey, so bagaimana cara nak menyertai dia? Kita ada 2 program ya tuan-tuan perempuan. Satu program tuan-tuan perempuan boleh join, iaitu AMB Toolkit DIY, tuan-tuan perempuan belajar dari rumah masa sendiri. Dan satu lagi, tuan-tuan perempuan boleh sertai dengan mengikuti webinar workshop kita. Okey, webinar workshop kita. So saya akan tunjukkan sekarang. Kalau ada tuan-tuan perempuan lihat sharing, mungkin bukan daripada saya sendiri, mungkin daripada rakan-rakan tuan-tuan perempuan, sila hubungi rakan tuan-tuan perempuan tersebut. Pasti dia dah sertai kita, sebab kita ada affiliate program. Tanya aja pada dia, dan tuan-tuan perempuan boleh sertai Okay, alright. Okay, so program AMB belajar online ni, so kita masuk. Yang pertama adalah AMB Toolkit DIY. Bermakna tuan-tuan perempuan belajar sendiri, ikut masa sendiri di rumah. Ikut masa sendiri di rumah. Dan itulah logo kita, I am a member. Kita dah ada ramai orang menyertai program kita ya tuan-tuan perempuan. Kalau workshop memang kita dah ada lebih daripada 800 orang dah. Kalau yang AMB Toolkit ni, alhamdulillah dah hampir 200 orang sejak kita melancarkan secara online. So apa yang tuan-tuan perempuan akan dapat di dalam program AMB Toolkit? Yang pertama adalah akses sepanjang hayat. Akses sepanjang hayat unlimited ke dalam platform kami yang tadi saya design app tu. Tuan-tuan perempuan boleh bina seberapa banyak aplikasi yang tuan-tuan perempuan nak bina, nak bina tiada limit.
Okey, tiada limit. Hanya nanti bila nak publish ke Google Play Store dan nak publish ke Apple App Store, masa tu barulah tuan-tuan dan puan-puan subscribe. Dan subscription kita tuan-tuan boleh lihat dekat dalam website kita, Apps Master Builder, which is very, orang kata, among the best in the world lah. Okey, sebab kita ada special offer pun tuan-tuan boleh lihat. Tapi bila tuan-tuan puan ambil AMB Toolkit ni, tak payah subscribe lagi. Banner je app dulu. Test dalam emulator, test apa semua, rasa dah okey dah. Then kena subscribe sebelum kita publish. Okey. So yang kedua kita akan bagi dalam AMB Toolkit ni adalah, sebab toolkit ni maksudnya kita bagi tuan-tuan tools semuanya untuk memudahkan tuan-tuan buat kerja. Berdasarkan pengalaman kita mengajar orang-orang datang ke dalam kelas fizikal So kita ada sokongan, iaitu sokongan berterusan, bug ticket support. Okey, kita ada bagi Facebook support, kita ada bagi Telegram support, kita ada bagi AMB Academy pada tuan-tuan dan puan-puan yang tadi saya tunjukkan. Okey, kena ikut, follow step by step. Semua video menu semua kita dah sediakan. Tapi kalau still ada masalah, tanya je dalam Telegram group. Telegram group untuk online user tiada had masa. Tapi kalau saya tidur tak boleh nak jawab lah tuan-tuan dan puan. Okey, tapi insya-Allah kita menggalakkan, kita nak create satu team. Walaupun kita daripada berbagai latar belakang, pasti akan ada yang membantu tuan-tuan kalau saya tidak dapat menjawab dengan cepat. Macam sekarang saya tengah buat Facebook Live, ada orang tanya soalan, insya-Allah akan ada orang lain bantu. Kita nak create team, bersama-sama berjaya sebagai satu pasukan. Okey, so kemudiannya, okey, ini ada ini gambar ni saya silap bubuh. Okey, ini adalah The Academy, ini adalah dia punya Facebook support, okey, bug ticket support, dan kemudian okey, kita ada webinar support. Okey, kita ada webinar support tuan-tuan dan puan. Webinar support ni maksudnya apa? 2 kali dalam masa sebulan, bi-weekly. Macam bulan ni hari Sabtu ni ada. Sabtu kita buat pukul 8 malam. So hari Sabtu ni kita punya Facebook live jam 6 petang, kita tak buat malam. Okey, sebab malam pukul 8 saya ada webinar support untuk semua peserta-peserta kita. Kita buat selama 2 jam. Tapi kalau ada banyak masalah ke apa ke, kita boleh extend dia. Tapi alhamdulillah setakat ni selalunya tak ada banyak masalah lah. Tapi bagi saya bersedia untuk melanjutkan lebih daripada 2 jam. Sebab saya suka kalau orang banyak bertanya soalan. Okey, kalau orang banyak bertanya soalan, bermakna mereka sedang membina aplikasi. So kita memang nak bantu. Okey, so dan kemudian kita bagi dalam toolkit ni bonus-bonus. Okey, kita ada bonus yang pertama adalah elektrik. Okey, bonus yang pertama adalah kita bagi cara mudah 10 jenis aplikasi untuk dibina. Okey, sebab ada orang yang memberitahu saya dia ada banyak app nak buat, ataupun dia nak buat app tapi dia tak tahu apa apps nak buat. So itu sebab kita bagi, siapa yang tak tahu apa app nak buat, semua kita dah tunjukkan. Ikut saja. Okey, ikut saja. Okey, siapa yang dah ada idea pun nak buat, okey, boleh ikut saja dulu yang aplikasi mudah ni untuk belajar dia punya step by step. Kemudian tuan-tuan boleh buat apa saja aplikasi yang lain. Sebab konsep kita nak bantu tuan-tuan supaya memudahkan. Okey, lepas tu ada juga yang datang. Okey, Puan Katina, apa apps yang elok kita bina ni? So saya tunjukkan cara mudah untuk mendapat idea. Kita buat research di Play Store, apa dia aplikasi-aplikasi yang selalunya orang nak guna. So hopefully dengan cara kita buat ni dapat membantu tuan-tuan perempuan membina apa aplikasi yang ingin tuan-tuan perempuan bina. Okey, seterusnya, okey, satu lagi yang selalu, so bonus ni kita bagi tuan-tuan perempuan, kita bagi benda yang kita tahu. Benda ni kalau nak buat apps ni masalah utama. Okey, kita tolong tuan-tuan perempuan, kita jawab dah, kita bantu tuan-tuan perempuan untuk selesaikan masalah ni. Selalu orang masalah nak buat description. Okey, contohnya lah saya tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan, kita masuk balik kat sini. Okey. Okey, kita masuk di sini, contohlah, tapi ni game kan. Ni nak buat description ni. Ini description dia ni pendek jugalah kan. Ada setengah tu. Okey. Sebab dia dah popular kan. Kita masuk je lah contoh-contoh. Ini semua banyak game lah Okey. Okey, ini pun pendek. Dia sebab dia boleh buat 4,000 perkataan. Ni semua ni panjang ni kan. Okey, so kita bantu tuan-tuan perempuan bagaimana untuk buat description tersebut dengan cara yang mudah.
Okay. Okay. So apa lagi? Sebentar, saya nak jalankan slide. Okay. Dan seterusnya, kita bagi bonus kepada tuan-tuan perempuan, iaitu kita ada affiliate program. Ini kita buat secara terbuka, semua orang boleh sertai. Tak semestinya kalau tuan perempuan tak minat nak serta, tak apa. Tapi kita, sebab kita ada banyak permintaan, okay? Ada affiliate program. Ada juga orang kata ada affiliate program. Tapi syarat kita affiliate program ni mesti join kita sebagai peserta. Saya tak bagi pada orang bukan peserta tak boleh join. Sebab ada juga orang dia nak join, dia nak share sebagai affiliate aja. So buat masa ni saya rasa saya lebih suka hanya peserta-peserta. Sebab bila peserta tu dia dah buat apps dengan saya, dia tahu, so mudah lagi dia share. Okay, so kita ada affiliate punya program. Okay. So seterusnya, okay, cara nak join kita ya, tuan-tuan perempuan boleh join dengan cara menyertai kursus webinar workshop. Okay, webinar workshop ni kita jalankan secara berterusan 2 hari, start daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang, hari Sabtu dan Ahad, dan kita laksanakan secara webinar melalui Zoom. Okay, pada peringkat permulaannya saya memula tak mau buat webinar ni sebab kita very fizikal tuan-tuan perempuan. Tapi bila PKPB yang kedua dilaksanakan, so kita ramai permintaan. So saya, orang kata kamikaze buatlah, kita tengok macam mana dia punya respon. Dan alhamdulillah, wah bagus tuan-tuan perempuan, sebab saya boleh akses laptop tuan-tuan perempuan melalui Zoom. So kalau ada masalah, lepas itu saya boleh selesaikan tuan-tuan perempuan, saya boleh lihat laptop tuan-tuan perempuan. Dan kemudian juga habis tu sebab Zoom dia record, kita boleh bagi recording uncut kepada peserta-peserta kita. So alhamdulillah, so saya pun amat terkejut respon yang kita dapat di dalam webinar workshop kita amat positif. So kita 2 hari. So bezanya webinar workshop ni dengan the AMB Toolkit DIY adalah tuan-tuan perempuan dapat basically macam one to one dengan saya, tapi dalam webinar punya konsep dengan beberapa peserta yang lain, yang mana di-guide sampai habis. So dia cari cepat lah belajar tuan-tuan perempuan tu. So kalau yang B2K belajar sendiri, kena ada disiplin. Kalau webinar workshop ni tuan-tuan perempuan dengan saya, okay? Dan kemudian boleh lagi receive program-program kita. So apa yang kita akan buat ialah, hari yang pertama kita akan belajar step by step nak bina apps tadi. Tadi saya dah tunjuk kat tuan-tuan perempuan kan, tapi nanti banyak benda lagi lah kita nak tunjuk, macam nak buat grafik lah, trademark, copyright dan sebagainya. Okay? Dan kemudian hari yang kedua kita akan publish ke Google Play Store. Apa dia langkah-langkah untuk publish ke Google Play Store, dan kemudian tuan-tuan perempuan boleh bersedia untuk publish ke Apple App Store. Alright, so dan kita akan ajar graphics, okay, dan kemudian trademark dan copyright. Sebab kita bina aplikasi ni, kita ajar tuan-tuan perempuan, saya ni satulah, kita ajar benda yang boleh mengikut Google Terms and Conditions. Saya tak ajar benda-benda yang melanggar peraturan Google Terms and Conditions. Nak kata tak tahu apa benda yang ni, tahu tuan-tuan perempuan. Okay, kadang-kadang kita pun test out, kita test juga langgar peraturan Google ni, tapi tak berbaloi. Tak berbaloi tuan-tuan perempuan, sebab mereka akan detect cepat. Dia bukan macam zaman dulu-dulu. Dulu-dulu kita boleh buat aplikasi yang melanggar peraturan Google, dan kita mungkin boleh selamat dalam masa 5-6 bulan, dan jana pendapatan yang melanggar peraturan ni selalunya memang app-app yang canggih lah, orang suka lah. Tapi tak guna tuan-tuan perempuan. Sekarang Google takkan approve. So memang dia very strict, dan saya ajar tuan-tuan perempuan benda-benda yang mesti insyaAllah mereka akan approve. Tapi kita akan tunjukkan trademark dan copyright, okay, supaya aplikasi tuan-tuan perempuan tak ada masalah. Dan kita akan buka account AdMob untuk monetization pada mereka yang bina aplikasi sebagai passive income. Walaupun macam tadi kita buat aplikasi, katakan temu janji untuk chiropractor Dr. Jonathan tu, dia masih boleh buat apps, boleh mesti bubuh, tapi hanya bubuh sebagai banner saja. Kalau full page advertisement kita tidak galakkan, sebab kita sepatutnya buat duit daripada perniagaan kita. Tapi kalau tak nak langsung advertisement pun terpulang, tak perlu, okay? Dan kemudian kita boleh, saya akan ceritakan pada tuan-tuan perempuan dengan lebih detail trends dalam mobile app, mengapa mobile app penting. Ini untuk membantu peserta-peserta kita yang nak jadikan mobile app sebagai satu pendapatan dengan membina aplikasi kepada orang lain. Dan so bila kita nak bina aplikasi untuk orang lain, kita kena ada fakta-fakta mengapa aplikasi itu penting kepada perniagaan mereka dan sebagainya. So kita akan ceritakan sedikit sebanyak untuk bantu tuan-tuan perempuan. So itulah dia program kami di Apps Master Builder.
tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke laman website Apps Masa Builder ataupun bertanya dengan rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang share Facebook Live saya ni, kerana pasti mereka telah menyertai program kami, dan mintakan kepada mereka untuk sharekan aplikasi yang telah mereka bina. So lagi senang, tuan-tuan dan puan lihat sendiri, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh bertanya pada mereka, ataupun tuan-tuan dan puan boleh bertanya dengan saya melalui Facebook Messenger. Alright, dengan itu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana telah bersama-sama saya, Kartina Abdegani, di Apps Masa Builder. Okay, let's jom bina apps tuan-tuan dan puan. Everybody can fly. Itu Asia punya trademark, kita punya trademark. Everybody can build apps. Tidak kira tuan-tuan dan puan punya ambil apa saja latar belakang, apa saja akademik, asalkan ada satu syarat: mesti tahu guna laptop. Okay, kita tak ajarlah dari basic. Kalau tak tahu guna laptop, ya tuan-tuan buat bina apps kena guna laptop. Nanti kalau kita nak modify, nak buat perubahan, itu boleh guna smartphone pada apps yang telah kita siapkan. Tapi masa nak bina, tak ada cara lain. Kita tak boleh guna smartphone, kita tak boleh guna iPad, kita tak boleh guna tablet, mesti guna laptop. Tak susah, nak buat grafik nanti payah sedikit. So dengan itu tuan-tuan lagi sekali, terima kasih. Salam maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.